Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمؤلفي رحمهم الله تعالى ولمشائخنا وللأستاذنا ولوالدينا وللأجدادنا ولجداتنا شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال الله تعالى وهو أصدق قائل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم معلم سليمان علمنا اللهم مفهم إبراهيم فهمنا ففهمناها سليمان وكل آتينا وحكما وعلما وسخرنا مع داود الجبل يسبحنا والطير ولنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمنا بنور الفهم وارزقنا علما والحكمة بحق اسمائك يا كريم يا الله اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin sidang jemaah dimuliakan yang dirahmati Allah. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada malam ini dengan izin kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat hadir menunaikan salat fardhu maghrib berjemaah pada malam ini, dapat kita bertemu menyambung kembali pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebaik-baik manfaat dan kefahaman kepada kita tentang iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan zahir rasa kasih, cinta, rindu dan sayang kita kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui kita sebagai umatnya, diberi kepada kita syafaat di akhirat nanti, dihimpunkan kita mudah-mudahan bersama junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan kita mudah-mudahan ke dalam syurga Allah dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Habis insyaallah kita sambung pengajian kita dalam kitab hadis 40 muka surat 132 kitab Jawi, kitab Rumi muka surat 130. Penunjuknya betul, dalalahnya, dalil lah, dalil ha? 133. Dan nak habis dah tu hadis yang kita baca berkaitan dengan kejadian manusia itu, kita dah penutup di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Penunjuknya
atau dalalahnya, dalilnya atau penunjuknya. Hadis yang keempat ini mengandungi beberapa penunjuk. Di antaranya ialah yang pertama, menunjukkan kepada asal kejadian manusia dari satu anasir, iaitu dia kata anasir yang sama, iaitu dari air mani. Semua manusia begitu. Kita baca hadis yang sebelum ni, kita baca berkaitan dengan hadis iaitu kejadian manusia daripada air mani, maka 40 hari dia berada di dalam rahim, kemudian jadilah dia setitik darah 40 hari, kemudian jadilah segumpal daging 40 hari. Maka ketika itu malaikat tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak dijadikan dia sebagai manusia ataupun tidak. Sekiranya Allah Ta'ala kata pada malaikat, firman Allah Ta'ala, jadilah dia sebagai manusia, maka malaikat pun masuk ke dalam roh. Sekiranya dikatakan tidak dijadikan, maka dia tidak dijadikan, maka jadilah dia darah yang keluar. Itu kita dah baca dah hadis yang berkaitan dengan kejadian manusia. Maka di sebalik 40 hari daripada air mani yang melekat dalam rahim wanita ataupun ibu, 40 hari dia melekat di situ dengan istiqamah. 40 hari dia lekat tanpa apa-apa dia menyebabkan keguguran, maka jadilah dia setitik darah 40 hari pula. Dalam 40 hari dia kekal istiqamah di dalam rahim, maka jadilah dia 40 hari kemudian jadilah dia daging. Maka daripada 40 hari itulah kalau seseorang itu nak jadikan amalan, sesuatu amalan yang dia amalkan itu untuk jadikan dia istiqamah, buat 40 hari tanpa tinggal walaupun sehari. Nampak? Hari yang ke-39 tertinggal, maka hari yang ke-40 tu dikira hari yang pertama balik. Faham tak? Kalau dah boleh buat 40 hari istiqamah, nak boleh sembahyang Jumaat istiqamah, buat sembahyang Jumaat tiap-tiap hari 5 waktu, buat selama 40 hari, insya-Allah. Lepas daripada tu tak akan tinggal dah, insya-Allah. Dia akan jadi darah daging. Jadi amalan 40 hari. Macam tu juga kalau orang yang nak duduk dalam majlis ilmu, nak jadikan dia orang istiqamah duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam setiap kali kuliah tu tiap-tiap hari istiqamah duduk dalam kuliah 40 hari, insya-Allah. Lepas tu dia tak akan tinggal dah. 40 hari dia akan jadi darah daging, bermula daripada kejadian manusia daripada air mani 40 hari, kemudian jadilah setitik darah 40 hari, kemudian jadilah segumpal darah segumpal daging di situ. Jadi kejadian manusia disebut di sini dari satu anasir, semua sama, laki dan perempuan. Apa warna kulit yang Allah Ta'ala jadikan dia ketika dia keluar daripada rahim, jenis mata color apa, hidung jenis macam mana, dia ni semua daripada anasir yang sama, iaitu dari air mani. Habis. Dan keluar ke dunia dari tempat yang sama. Di dunia pun tempat yang sama. Dalam keadaan yang sama. Sama-sama tidak mengetahui sesuatu. Semua orang yang lahir atas dunia tidak mengetahui apa-apa pun lahir. Tak ada siapa ketika itu nak mendabik dada, sombong. Semua orang tidak mengetahui apa-apa. Berdasarkan kejadian yang sama inilah, maka manusia semua adalah satu sahaja tarafnya, sama. Tapi bila kita diberi ilmu, bila kita dibukakan rezeki dunia ni, bila kita diberikan rezeki keluarga, rezeki harta benda, rezeki wang ringgit, kita berasa taraf kita berbeza dengan taraf yang lain. Sedangkan asal kejadian manusia itu sama, datangnya daripada yang sama, lahir ke tempat dunia pun yang sama juga. Ada maksud sama tu pun daripada air mani juga. Berdasarkan dia kata sini kejadian yang sama inilah, maka manusia semua adalah satu taraf saja tarafnya. Tidak ada kemuliaan dan kehinaan seseorang, sama je. Nak kata hina pun kita sama hina, nak kata mulia kita pun sama mulia. Maknanya apa? Hina pun tak, mulia pun tak, sama belaka manusia ni. Ada. Cuma dari sudut muamalah, perhubungan kita dengan manusia diajar oleh baginda Nabi SAW. Macam mana yang tua perlu dihormati, yang muda perlu dikasihi. Tu siapa yang ajar? Nabi ajar. Nabi ajar cara kita hidup atas dunia. Cara kita nak bermuamalah, cara kita nak berhubungan dengan Allah, cara kita nak berhubungan dengan manusia. Orang yang berbuat baik dengan manusia, Allah Ta'ala angkat darjat dia kerana dia berbuat baik dengan manusia. Tetapi kalau dia tidak berbuat baik dengan Allah Ta'ala, sekadar darjatnya di sisi manusia Allah Ta'ala angkat.
Tapi kalau dia berbuat baik dengan Allah Ta'ala dan manusia, Allah Ta'ala angkat darjat dia di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Dia mulia di sisi Allah dan dia berbuat baik pada manusia. Ni jadi, kata Syekh kami, bila ditanya orang kepada dia, wahai Syekh, kata Syekh kami ni, bila orang tanya pada dia, wahai Syekh, macam mana nak jadi wali Allah? Macam mana nak jadi wali Allah? Dalam surah ni ada wali Allah. Seorang tak mengaku wali. Kalau wali tu boleh jadi tak? Wali Allah, tapi wali nikah boleh jadi tak? Seorang pun kita di kalangan kita tak mengaku. Yalah, siapa mengaku dia jadi wali nampak sangat berdoahnya tak? Jadi orang yang tanya pada Syekh ni, sahabat yang tanya pada Syekh macam mana nak jadi wali, kata Syekh kami apa dia? Buat baik pada orang. Buat baik pada orang. Bila buat baik pada orang, sikit je dia cakap berbuat baik kepada orang. Apa yang boleh kita faham, berbuat baik kepada orang bukan pada zahir tapi juga pada hati, ikhlas kerana Allah. Tolong kerana Allah, bercakap baik kerana Allah, nasihat baik kerana Allah, marah pun kerana Allah, menolong binatang pun kerana Allah, semua kerana Allah, bukan kerana menunjuk-nunjuk. Maka maksud kata Syekh ni apa dia? Apabila orang yang berhubungan dengan Allah Ta'ala tu ada hablum minallah, kemudian berhubungan baik dia dengan manusia dengan sebaik-baiknya dia buat kerana Allah, Allah Ta'ala angkat darjat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan darjat yang Allah Ta'ala kehendaki. Siapa yang ajar kita berhubungan dengan manusia? Begini Nabi SAW. Asal kejadian kita semua sama je. Yang membezakan kita pada taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis. Kemudian dia kata lagi, sebagaimana tidak ada sebarang sebab baginya memandang ketinggian dirinya dan kerendahan orang lain. Tak ada sebab nak pandang orang lain mulia, nak berasa diri dia mulia, nak berasa orang lain hina, tak ada sebab. Sama je. Jadi kalau sama je, kita mulia pun tidak, hina pun tidak, orang pun begitu juga, maka nak tak nak di situ kita sama taraf, tidak ada berasa sombong diri, tidak ada berasa hebat diri. Apa yang Allah Ta'ala beri atas kehendak Allah Ta'ala. Banyaknya dia beri duit pada kita, ilmu pada kita atas kehendak Allah Ta'ala. Apa yang ada pada kita tak ada apa, melainkan Allah Ta'ala belaka. Pasal apa? Itulah manusia, tidak dilahirkan dalam keadaan tidak ada apa-apa, tidak mengetahui pun apa yang tempat yang dilahir, tak kenal pun melainkan Allah Ta'ala yang kenalkan. Habis. Nak sombong lagi, nak sombong, suara sedap, boleh bernyanyi, ilmu banyak, boleh berceramah, suara sedap, boleh cakap, boleh berceramah, boleh pun, kemudian hebat lagi dia, muka lawa, boleh sombong. Nak sombong apa semua? Kita lahir atas dunia pun kita tak sedar macam mana kejadian akan terjadi yang diri kita. Jadi habis kembali pada asal kita, iaitu sebaik-baik manusia itu yang berbuat baik kepada manusia lain. Habis. Selanjutnya pula, hadis ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kebijaksanaan menciptakan manusia dengan cara beransur-ansur, serta ditetapkan pula garis perjalanan hidupnya di dunia. Ditetapkan kan? Bila dah dikatakan jadi manusia, bila malaikat tanya, wahai Tuhan, adakah janin ini nak jadikan dia sebagai manusia ataupun tidak? Maka bila kata jadikan sebagai manusia, maka malaikat pun catatkan rezeki dia. Dan apa-apa yang berkaitan dengan hamba itu, maka ditulis, dicatatkan. Itu dia kata apa dia? Iaitu perjalanan hidupnya di dunia. Supaya manusia itu sedar dirinya, mengetahui halnya, faham hakikat hidupnya, iaitu ia diciptakan, dihidupkan oleh Tuhannya, serta ditunjuki sebab-sebab penghidupannya. Allah Ta'ala tunjuk sebab-sebab penghidupan kita. Apa sebab penghidupan kita? Adalah beberapa perkara yang jadi sebab kita hidup. Bermula daripada lahir daripada rahim ibu, bermula daripada cantuman di antara laki dan wanita, kemudian duduk dalam rahim, asbab kan, kemudian lahir tu, kemudian dipelihara, dijaga, itu asbab dia, sebab-sebab penghidupannya, kesihatannya dan sebagainya selain pada penghidupan dan kesihatan di sini. Akhirnya supaya ia mengerti dan percaya bahawa Tuhan yang menciptakannya itulah Tuhan yang mematikannya, yakni mematikannya dan membangkitkannya kelak dari kuburnya. Jadi kalau kita dilahirkan oleh Tuhan yang mencipta, melahirkan kita, maka kita juga akan dimatikan oleh Tuhan yang menghidup, mencipta kita. Dia juga yang mematikan kita. Kemudian tidak dapat tidak, apabila dia boleh mematikan kita, menghidupkan kita dan mematikan kita, maka tidak dapat tidak menghidupkan kita semula lagi mudahlah naik
Kalau ikut pada akal kita lagi mudah. Kenapa? Daripada tiada diadakan, ini kan pula sudah diadakan lalu dimatikan, lagi mudahlah untuk diadakan. Dan kebangkitan ini bagi Tuhan tidak sukar. Disebut dalam dalam surah suratul Baqarah, disebut berkaitan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bila dia kata nak melihat macam mana Allah Ta'ala hidupkan manusia, Allah Ta'ala tanya sebut pada Nabi Ibrahim, adakah kamu tak percaya? Bukan tak percaya, tapi aku ni tertanya-tanya macam mana. Maka Allah Ta'ala perintahkan, kamu ambil 4 ekor burung, 4 jenis burung. Kamu ambil dan kamu cincang dan kamu gaulkan. Bila gaul dan kamu letak di beberapa gunung. Tak gunung jauh, tak naik atas gunung sana letak. Turun, naik, letak. Kemudian turun lagi, naik, letak atas gunung. Kemudian Allah Ta'ala perintah pada Nabi Allah Ibrahim, seru dia. Bila seru panggil, maka berjalan burung yang dicincang tadi ini, bergerak cantum tanpa tersilap sikit pun. Tanpa tersilap sedikit pun daripada tubuh badan burung-burung tersebut. Maha suci Allah Ta'ala yang mampu menghidupkan sesuatu yang telah dimatikannya. Subhanallah. Jadi boleh Allah Ta'ala nak matikan dan nak hidupkan orang yang dah dimatikan ketika ini? Boleh? Boleh? Tidak mustahil. Allah Ta'ala berkuasa. Jadi berlaku burung yang dicincang itu bila diseru panggil, maka burung tu berjalan. Cantum balik, jalan bergerak daripada gunung yang jauh tu, dia bergerak. Kemudian dia bercantum. Jadi balik seekor burung macam mana yang bentuk dalam bentuk yang asal. Subhanallah. Hebat. Jadi manusia tak nak berfikir kan, sebenarnya banyak benda yang boleh mendatangkan rasa kehebatan, kebesaran Allah Azza wa Jalla dalam hati kita. Tapi kita nak ambil. Kita nak ambil. Orang-orang yang beriman, yang bertakwa, dia akan ambil daripada asal kejadian manusia sehinggalah manusia itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak susah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala nak mengadakan. Habis. Begitu juga satu ketika orang-orang kafir Quraisy jumpa Nabi SAW. Dan mereka apabila mereka dapat tahu bahawasanya kita manusia ni akan dibangkitkan semula, maka mereka datang bertemu dengan Nabi SAW. Mereka bawa satu tulang unta. Kemudian mereka datang depan Nabi, lalu mereka hancurkan tulang unta itu menjadi debu, lalu mereka buat di depan Nabi begini. Debu tu jatuh bertaburan lah. Maka wahai Muhammad, kamu kata kita akan dibangkitkan semula nanti. Sedangkan kamu tengok ni. Kamu tengok ni. Ni dah jadi debu ni. Nak bangkit, nak hidup semula macam mana? Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Dan sampai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab yang mafhumnya bagaimana? Iaitu ketika mana tiada Allah Ta'ala boleh jadikan, maka bagaimana pula sesudah pernah diadakan, sesudah diadakan manusia. Maknanya apa? Sebelum tiada kita diadakan, pernah kita diadakan, setelah daripada kita tiada lalu diadakan. Bagaimana pula kalau setelah kita pernah diadakan untuk diadakan, dihidupkan semula? Bahasa kita ni kata senang sangatlah. Daripada tak ada apa kita ni, rupa fizi macam ni, yang handsome macam ni. Dulu tahu tak, sebelum lahir tahu tak fizi macam ni rupanya? Tak tahu, kita sendiri pun tak tahu nama kita fizi. Kita pun, bukan saya lah, dia lah. Saya nama saya lah. Kita pun tak tahu jasad kita begini ketika kita tiada dulu. Tiba-tiba ada, dah pernah ada lalu tiada, lagi mudahlah Allah Ta'ala nak mengadakan. Nak khabar kata apa? Senang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala nak mengadakan sesuatu tu. Kun fayakun. Surah Yasin ayat, tengok daripada ayat 78 sampai habis. Cerita tentang ayat tu. Surah Yasin tengok yang pada akhir tu, pada ayat-ayat akhir 78 sampai 78 sampai 83, sampai ayat 83. Sampai habis, innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, sampai habis tu. Cerita tentang manusia ni daripada dijadikan setelah yang saya sebut tadi, bila orang kafir datang jadi debu, kemudian Allah Ta'ala boleh adakan manusia ni, lagi mudah untuk mengadakan. Habis. Yang kedua, menunjukkan bahawa amal seseorang adalah syarat yang menghampirkan kepada balasan yang baik atau jahat. Menunjukkan bahawa amal seseorang adalah syarat yang menghampirkan kepada balasan yang baik atau jahat. Kalau dia buat baik, itulah menjadi syarat dia kepada
perkara-perkara baik seperti syurga. Kalau dia buat jahat, tu menjadi syarat bahawasanya dia hampir kepada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Taala boleh dah nak mengazabkan orang yang Allah Taala dia berbuat baik, Allah Taala nak azab dia, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dah Allah Taala nak memasukkan syurga bagi orang yang ahlul maksiat, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Pada syarat akal kita, orang yang melakukan kebaikan menjadi syarat untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pada akal kita, orang yang melakukan kejahatan maksiat menjadi syarat untuk dia dapat neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wal iyad billah min zalik. Baik, syurga atau neraka sebagaimana yang difahamkan dari hadis tersebut, dan bahawa seorang tiada seharusnya memastikan dirinya masuk syurga kerana kebaikan. Kan kita baca hadis sebelum ni, orang yang dia melakukan kebaikan sehingga hampir dirinya kepada syurga hanya selangkah aja lagi. Hampir sangatlah, ya, kita baca hadis tu kan. Hampir selangkah, tiba-tiba datang catatan amalan kejahatan dia, maka mati dia dalam keadaan kejahatan, masuk dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wa na'iyadzubillah. Orang yang melakukan kejahatan sehingga kejahatan dia tadi ni menghampirkan dia ke dalam neraka Allah Taala, maka datang tulisan ataupun datang ketentuan kebaikan bagi diri, maka mati dia dalam keadaan kebaikan. Walaupun selama hidupnya dalam keadaan kejahatan, pada akhir hayatnya datang kebaikan pada dia, mati dia dalam keadaan kebaikan, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Kita ada kuasa? Tak ada apa. Yang nak mendabik dada, yang nak sombong, ada. Seronok mendoakan kebinasaan orang. Kita ni bukan, mudah-mudahan bukan kita di sinilah. Kita dekat sana mana Angola sana lah. Jadi berapa bulan dah tak sebut Angola kan. Berapa bulan dah semayang pun macam ni dah. Semayang sepatutnya imam rapat-rapatkan saf, ada. Sekarang renggangkan saf, tak boleh rapatkan saf. Kalau imam sebut rapatkan saf, kena report lah jawabnya. Berapa bulan dah semayang macam ni dah. Hari ni dapat dia berjumpa. Nak kata apa, semua dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berbuat baik, buatlah kerana Allah. Mudah-mudahan dengan kebaikan tersebut Allah Taala matikan dalam keadaan kebaikan. Jangan doakan kejahatan bagi orang. Jangan doakan. Sebab apa? Apabila doa kebaikan kepada seseorang, beginilah Nabi sebut mafhum hadis Nabi, antara doa yang mustajab, iaitu apa dia? Kita mendoakan kepada seseorang yang lain, kata Nabi SAW mafhumnya, kita doakan kepada seseorang yang lain tanpa orang itu mengetahui yang kita ni doa kepada dia. Itu antara doa yang mustajab. Dan apa yang kita doakan kepada dia dapat balik kepada kita. Apa yang kita nak ambil faham di sini? Kalau kita doakan kebaikan ke atas diri orang itu, tetapi walaupun dia tidak mati dalam keadaan kebaikan, sedangkan kita ni doa kebaikan atas diri dia, kita dapat juga kebaikan doa yang kita doa kepada diri dia tanpa dia mengetahui, dan doa itu adalah rahsia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau doa kejahatan, doa yang tidak baik, faham tak mafhum mukhalafah dia? Faham sebaliknya, doa yang tidak baik kepada seorang, saya sebut bahasa bagi lapiknya, ditakuti kejahatan yang kita doakan tadi ni akan berbalik pada diri kita. Doa kebaikan pada orang, doa. Susah apa nak doakan kebaikan? Rasa iri hati doa kebaikan atas orang. Sedangkan doa itu kembali balik pada diri kita yang mendoakan. Baik, habis. Jadi kita tak tahu penyudah hidup kita macam mana. Allah makhtim alaina ya Allah bi husnul khatimah wa la taqtim min alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, sudahkan kami dengan kesudahan yang baik, jangan kau sudahkan kami dengan kesudahan yang jahat. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Minta pada Allah Taala mati dalam keadaan kebaikan. Pasal apa? Ada orang yang ketika hidupnya buat baik, akhir hayatnya datang buku catatan amalan kejahatan, mati dalam keadaan kejahatan. Wa iyadzubillah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Habis. Kemudian dikata lagi, dan bahawa seorang tiada seharusnya memastikan dirinya masuk syurga kerana kebaikan, dan memastikan orang lain masuk neraka kerana kejahatan, atau membanggakan dengan amalnya dan merasa sudah cukup taatnya, kerana ia tidak tahu bagaimana khatimah, iaitu akhir atau kesudahannya kelak, bahagia atau celaka. Siapa pun tak tahu. Oh, aku dah buat baik ni. Ada satu hamba Allah Ta'ala, dia kata pada saya, dia tu, ustaz, saya ni dah boleh semayang, dah boleh puasa, dah boleh puasa zakat, dah boleh buat haji. Jadi saya rasa dah cukup lah. Dia kata cukup lah. Kalau masih lagi ada
mentaliti kita, mindset kita macam tu, sebenarnya kita masih lagi perlu faham yang kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar buat yang dituntut rukun itu sahaja, bahkan selama hidup kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditambah lagi dengan amalan kebaikan. Ditambah lagi dengan jauh daripada amal kejahatan maksiat. Mati kita dalam keadaan penuh dengan amalan kebaikan. Mudah-mudahan itu khatimah. Sudah kita. Habis. Apa yang seharusnya dilakukan ialah mengusahakan supaya amalnya yang baik itu terus menerus sepanjang hayat, serta memperelokkannya, istiqamah. Terus menerusnya konsisten bahasa kita, ataupun istiqamah. Sembahyang jemaah elok, sembahyang fardu memang dah tentu dituntut, dah tak? Kemudian sembahyang jemaah, tak sembahyang jemaah, sembahyang seorang-seorang sah tak? Sah sembahyang dia. Tapi sembahyang fardu buat, lalu diperelokkan sembahyang fardu tu dengan sembahyang jemaah. Berapa kali elok tu? Lepas habis sembahyang fardu, sekarang ni tak boleh salam. Salam bersorok-sorok. Salam Ustaz, salam boleh Ustaz salam? Kita kata boleh. Ingat aku apa? Boleh tak salam? Ustaz, ingat tahu saya teruk sangat, rupanya boleh salam. Tapi takut juga. Lepas salam, cakap je boleh salam. Lepas salam, 2 kali belakang. Takut juga rupanya tak? Takut pada bayang-bayang ke? Takut pada makhluk yang bernama kuman ke? Wallahu'alam. Apapun itulah usaha dan ikhtiar lah. Usaha dan ikhtiar. Kita ni Allah Ta'ala jadikan kita ni dalam keadaan tak ada apa melainkan kita ni setiap apa yang kita buat istiqamah je saja. Tak ada apa. Rupa-rupanya orang yang istiqamah, amalan istiqamah ni dia ada khas tertentu. Sesiapa yang istiqamah akan datang satu keberkatan bagi siapa-siapa yang istiqamah. Contoh, fardu dah. Sembahyang maghrib, sembahyang fardu. Sembahyang berjemaah dituntutlah. Kemudian dalam fardu yang berjemaah tadi istiqamah pula. Akan datang satu keberkatan istiqamah di dalam sembahyang fardu berjemaah tadi. Bila? Wallahu a'lam. Tapi istiqamah tu dia akan ada satu keberkatan. Macam tu juga orang yang dia mengaji istiqamah akan datang satu keberkatan. Bila 40 hari dia mengaji, dia akan datang satu keberkatan atas diri dia dengan istiqamah dia beramal. Tak percaya, buat istiqamah insya-Allah. Konsisten. Buat istiqamah sepanjang hayat, terus menerus sepanjang hayat. Serta memperelokkannya, bukan takat istiqamah, bahkan sentiasa memperelokkan. Ya dah. Tahsinul amal. Memperelokkan amal. Minta kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, minta bantu Allah Ta'ala pada diri kita. Minta bantuan. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Atas apa? Mengingati engkau. Kita mampu zikir mengingati Allah Ta'ala? Tak mampu, melainkan Allah Ta'ala yang gerakkan hati kita untuk kita zikir pada Allah Ta'ala. Tanda-tanda Allah Ta'ala ingat pada hambanya, iaitu hamba ingat pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan ingat tak? Tanda-tanda Allah Ta'ala ingat pada hambanya, hamba ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda ni lah. Kalau kita tak ingat pada Allah Ta'ala, ditakuti Allah Ta'ala juga tak ingat pada hamba dia. Maksudnya apa? Selangkah kita pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala hampir pada kita dengan, bila kita sebut Allah Ta'ala, bila ingat pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sentiasa merahmati kita. Selawat Nabi, bila kita ingat pada baginda Nabi SAW dengan selawat Nabi, Allah Ta'ala akan rahmat pada kita. Malaikat akan doa kepada kita. Subhanallah. Berapa banyak nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Ayah-ayah, ibu-ibu sedang jemaah dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak nikmat yang Tuhan bagi pada kita, tapi kita lupa pada pemberi nikmat. Tak payah pergi jauh-jauh. Tubuh badan kita ni, jantung yang berdegup dengan kehendak izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata yang boleh memandang dengan kehendak izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga yang boleh mendengar dengan kehendak izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan yang boleh menggagar, yang boleh pegang dengan kehendak izin Allah Ta'ala. Mulut yang boleh mengunyah, tekak yang boleh menelan, perut yang boleh menghadam. Allahu Akbar. Semua dengan izin kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qudrat dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu belum nikmat udara,
Tu belum nikmat lagi yang nikmat cantik, nikmat wangian, belum lagi nikmat yang selainnya ada ni. Tetapi berapa banyak yang Tuhan bagi nikmat pada kita, berapa banyak pula kita menyebut alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Berapa banyak kita sebut. Nah, layakkah kita nak kata kita nak hamba Allah Taala yang soleh sedangkan nikmat yang banyak tapi kita tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala? Layakkah kita nak kata kita nak hamba yang soleh? Tapi berasa soleh dah. Nak khabar kata apa? Ni kalau nak hati ni, kalau nak kita hampir pada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Taala hampir kepada kita, biar tu sentiasalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperelokkannya. Mengawasi diri. Mengawasi dari perkara yang merosakkannya. Bukan takat istiqamah, buat baik, kemudian memperelokkan kebaikan, kemudian mengawasi diri dari perkara yang merosakkannya. Apa perkara yang merosakkan? Sama dari rosak zahir dan rosak batin. Kita buat elok dah. Kita mengajar dah. Kita belajar dah. Kita bercakap baik dah. Orang pun puji kita. Tiba-tiba rosak hati kita kerana rasa hebat diri. Orang perasan juga aku buat baik. Habis. Itu yang kata memperelokkan kita mengawasi daripada perkara yang merosakkan. Dan supaya selalu memelihara perjalanan hati atau jiwanya dari perubahan yang mendatangkan akibat yang celaka. Hati ni boleh berbolak balik. Tuan-tuan, tadi kita nak beramal istiqamah, minta pada Allah Ta'ala. Nabi ajar doa yang kita sebut tadi kan, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingati engkau, dalam syukur pada engkau, dan dalam apa dia, memperelokkan amalan kepada engkau. Doa. Kita ni tak akan mampu nak buat semayang qabliyah ba'diyah zuhur 4 rakaat melainkan Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita. Dulu kita tak mampu nak buat semayang sunat qabliyah ba'diyah, dulu pun berat rasa dulu. Sekarang pun berat juga. Lagi mengaji lagi berat dah. Dulu ya Allah, bila dah dengar kuliah ustaz tok guru kita pun cerita kelebihan beramal siapa-siapa yang sembahyang qabliyah zuhur ba'diyah zuhur 4 rakaat qabliyah 4 rakaat ba'diyah, maka jasad dia diharamkan masuk ke dalam api neraka. Kita pun dengar, rasa-rasanya aku ni macam mana ni. Kita pun cuba buat, ya Allah berilah kekuatan pada aku. Kita pun buat istiqamah buat. Kan Allah Ta'ala bantu tu. Allah Ta'ala dah tegur dah kita dengan asbab kita. Itu kata sebab tadi kan. Kita baca sebab tadi. Sebab nak dapat hidayah, Allah Ta'ala pun dengan kita sebab duduk dalam kuliah, dengar, oh ni amalan dia. Siapa-siapa yang sembahyang qabliyah asar ataupun sembahyang sunat asar 4 rakaat, dia duduk dalam doa Nabi, iaitu doa Nabi apa dia? Rahmat Allah Ta'ala ke atas sesiapa yang sembahyang sunat qabliyah asar 4 rakaat. Dia pun dulu ni nak sembahyang 2 rakaat pun tak mampu. Kemudian bila dengar 4 rakaat, 2 rakaat pun tak mampu. Cuba buat 2 rakaat, ya Allah. Cuba istiqamah, dah rasa kebiasaan. Buat pula 4 rakaat. Siapa yang beri kekuatan tu? Kalau bukan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Jadi bila kata dah boleh istiqamah beramal, jaga hati. Jaga hati. Hati ni, kita ni bila lama-lama buat baik, orang akan puji kan. Orang akan nampak perubahan. Syekh Haji, Mika ni dah berubah dah. Dulu teruk Mika dah. Ya Allah, sekarang ni bagus benar Mika dah. Apa rasa hati kita? Rasa macam dia pun nampak juga perubahan aku. Masya-Allah. Iblis ni, saya pernah sebut dulu kan. Dia nak sebut lagi hari ni. Iblis ni, dia nak merosakkan kita. Dulu kita ni nakal buah. Kemudian sekarang ni kita tak buat dah benda nakal, benda buah tu. Kita dah buat benda baik dah mengaji dah semayang jemaah dah, kita dah subuh pun dulu ni, ya Allah Tuhan. Gajah pun tak subuh macam kita. Lebih daripada gajah lagi. Sekarang ni dah boleh semayang jemaah subuh lah. Boleh buka sejadah lah. Bentang memang sejadah buka masing-masing lah. Sekarang ni bawa sejadah, buka sejadah. Sekarang ni dah boleh semayang jemaah. Tiba-tiba Iblis nak ajak kita kembali buat jahat. Memang tak ada dah, payah dah. Iblis akan kata apa? Bila ada orang puji, nampak Iblis akan guna senjata puji tu rosakkan balik amalan kita. Iblis bisik pada kita. Mika perasan tak orang puji Mika? Dan hati ni kata, orang perasan juga depa ni aku ni dah berubah. Mula. Ketika itu
mulalah iblis jadikan pujian itu sebagai merosakkan amalan kita. Habis kita buat amalan tapi kosong. Kita buat amalan tapi kosong pahala. Pasal apa? Dia kata hati dia ni. Yang mendatangkan akibat yang celaka. Habis amalan kita. Habis macam tu saja. Kerana apa? Riak tadi. Kerana perubahan inilah yang sangat ditakuti sekali. Dan kerana inilah Rasulullah SAW sendiri membanyakkan berdoa supaya ditetapkan hati dengan sabdanya. Nabi pun berdoa, tiba-tiba kita tak nak doa. Subhanallah. Apalah kita ni dah. Apa dia? Nabi ajar doa ni. Antara doa ni dibaca ketika mana? Ketika mana tahiyat akhir tu kan. Duduk tasyahud akhir. Ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinika. Kemudian ujung ni wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kan doa dalam tasyahud akhir tu Allah dibaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar wa min fitnati mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Kemudian hujung tu apa? Ya muqallibal qulub thabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca dah. Doa ni dibaca antaranya tempat dibaca ketika mana? Tasyahud akhir tu. Doa yang mustajab, masa yang mustajab doa, iaitu antaranya di dalam solat. Dalam solat. Lepas tu antara doa yang memang kita Nabi ajar baca, tak dapat tidak waktu itu mesti baca doa tu. Walaupun dia tidaklah menjadi rukun qauli, tapi baca apa dia? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sedar tak kita itu doa? Tak sedar. Kita ingat bacaan biasa je. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dah macam robot bacanya. Malaikat pun tak tahu apa dia minta ni, apa dia minta ni, apa dia minta ni. Laju benar bacanya. Baca biar tartil, baca biar sedap. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tu baca. Kita baca juga tujuh akhir kita tambah lagi doa kita. Tapi antara doa yang Nabi ajar yang disuruh baca antaranya tu, antaranya tahiyat akhir, di antara ni ya muqallibal qulub thabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca. Balik kena cari doa tu. Bacaan tasyahud akhir tu. Fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhirtu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimatu wa ma aqulu la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Habis. Hai Tuhan yang mengubah segala hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Dan pernah dikatakan orang kepada Rasul, hai Nabi Allah. Ada seorang kata kepada Nabi SAW, hai Nabi Allah, kami beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau datangkan. Adakah engkau takuti atas kami? Maksudnya apa? Kami beriman kepada kamu wa Muhammad dan kami beriman pada apa yang kamu datangkan. Adakah kamu takut lagi kepada kami? Nabi kata apa? Sabda Nabi, ya, kerana segala hati adalah di antara dua jari dari jari-jari Tuhan Rahman Azza wa Jalla. Maksud jari itu bukan Tuhan berjari macam kita. Tu kinayah. Kinayah mana apa? Maksudnya kalau beginilah. Ada kuih je. Nak ubah ni kuih je. Senang tak maksudnya? Senangnya kuih je. Dia kalau ibarat begini ni, kalau Tuhan nak membolak-balikkan hati tu, Tuhan boleh balik ibarat dia begini. Senang sangat Tuhan nak balik. Hari ni kita baik, tiba-tiba orang tak suka kepada kita, malas aku datang surau dah. Tak datang dah tiba-tiba sudah. Ada orang berubah daripada boleh pakai serban, boleh jubah, tiba-tiba tak datang surau masjid, pakai seluar pendek. Ada. Tenang je. Tu Nabi kata apa? Aku takut Tuhan membolak-balikkan hati yang diubahkannya betapa ia kehendaki. Allah Ta'ala kehendak jadi, maka jadilah dia. Habis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam beramal dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam bisawab. Hadithul khamisu, kita akan sama pada hadis yang kelima insya-Allah, ada rezeki panjang umur, hadis yang kelima pada bulan depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا في الدنيا والآخرة اللهم ارفعنا بما علمتنا اللهم أكرمنا بما علمتنا اللهم سلمنا والمسلمين بعيدنا من عذاب قريبنا إلى الرحمن جنبنا من الشيطان والمعصية اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ودنا الصراط المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم